Jom belajar bersama, jom belajar bersama, bersama Ustazah Ira. Al-Quran Jawi, Aqidah Ibadah, Adab dan juga Sirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama Ustazah Ira. Jadi kita panjatkan kesyukuran kehadirat ilahi kerana pada hari ini kita akan sambung lagi sesi pembelajaran bersama Ustazah. Apa khabar semua? Ustazah harap semuanya sihat ya. Baik, hari ini kita akan belajar bidang ibadah, iaitu Jumaat penuh berkat. Ya, kita akan belajar tentang solat Jumaat. Baik, tengok gambar tu. Itu adalah gambar orang sedang solat Jumaat. Jadi pada musim pandemik COVID ni, solat Jumaat dihadkanlah untuk beberapa orang sahaja di masjid kan. Dan duduk pun kena jarak-jarak lah. Baik, jadi kamu boleh buka buku teks kamu ya. Kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan bentangkanlah ke atas kami gedung rahmatmu. Wahai Tuhan kami yang maha pengasih. Amin. Baik, sama-sama kita doakan agar majlis ilmu kita pada hari ini diberkati dan dirahmati Allah. Baik, kita teruskan ya. Ini adalah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah bawakan ada tema kemerdekaan sebab bulan ni adalah bulan kemerdekaan. Jadi Ustazah bawakan 3 gambar ni. Ini adalah tema kemerdekaan kita pada hari ini, iaitu pada tahun ini, iaitu Malaysia Prihatin. Baik, apa dia objektifnya? Objektif yang pertama, nanti murid Ustazah boleh menyatakan maksud solat Jumaat. Yang kedua, boleh menerangkan dalil nakli wajib solat Jumaat dan ertinya. Dan yang ketiga, membaca lafaz niat solat Jumaat dan cara melaksanakannya. Baik, seterusnya kita lihat maksud solat Jumaat. Apa yang dinamakan solat Jumaat ni? Apa pengertian dia? Baik, ada 5 perkara penting yang Ustazah nak jelaskan berkenaan dengan pengertian solat Jumaat ni. Baik, Ustazah bawakan ada gambar puzzle ni ya. Okey, ada 5 perkara penting. Solat Jumaat adalah solat 2 rakaat. Ya, kita tak boleh laksanakan 3 atau 4 rakaat. Solat Jumaat ditetapkan 2 rakaat. Baik, dilaksanakan dalam bentuk berjamaah. Kita tak boleh dirikan solat Jumaat secara perseorangan. Dan seterusnya kita laksanakan solat Jumaat ni pada hari Jumaat lah, ya. Dan dilaksanakan dalam waktu zuhur, ya. Solat Jumaat ni kita laksanakan dalam waktu zuhur dan didahului dengan 2 khutbah. Okey, Ustazah cuba cantumkan gambar apa yang Ustazah nak bawakan ni. Gambar kemerdekaan lagi, ya. Okey, jadi ini adalah poin penting, ya. Yang pertama, 2 rakaat solatnya secara berjamaah pada hari Jumaat pada waktu zuhur didahului dengan 2 khutbah. Baik, jadi kalau murid lelaki dia tahulah sebab dia dah biasa pergi solat Jumaat ikut ayah, ikut abah kan. Kita lihat apa dia pengertian yang penuhnya. Okey, solat 2 rakaat yang dilakukan secara berjamaah pada hari Jumaat dalam waktu zuhur dengan didahului 2 khutbah. Okey, inilah 5 perkara penting yang saya kata tadi. Okey, 2 rakaat dilakukan secara berjamaah beramai-ramai pada hari Jumaat dalam waktu zuhur. Tak boleh dalam waktu asar. Dengan didahului 2 khutbah. Okey, faham ya? Jadi senang je. Itu yang dimaksudkan dengan solat Jumaat. Sebab perkara ni semua dah biasa dengar. Jadi Ustazah rasa boleh fahamlah pengertian solat Jumaat tadi. Ustazah tak perlulah terangkan lebih lanjut. Baik, apakah dalil naklinya? Apa dalil ayat Quran yang mewajibkan solat Jumaat ni? Yang maksudnya. Okey, kita tengok ya. Surah Jumaat ayat 9. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah
Fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Okey. Jadi kita teruskan. Apakah maksudnya? Wahai orang-orang beriman, apabila kamu diseru untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kepada mengingati Allah dan tinggalkanlah berjual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Okey. Di sini menunjukkan pentingnya solat daripada urusan-urusan keduniaan yang lain, ya. Ketika masuknya waktu solat Jumaat tu, maka semua orang bersegeralah pergi ke masjid, tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah urusan keduniaan ni. Kita utamakan kepada urusan solat Jumaat itu sendiri. Okey. Jadi itulah dalil daripada surah Jumaat yang menyatakan wajibnya solat Jumaat itu. Dan apakah hukumnya? Allah tetapkan bahawa hukumnya adalah fardu ain kepada lelaki Muslim yang cukup syarat dia. Ada syarat-syaratnya. Ya? Baik, nanti kita akan belajarlah apa syarat-syarat dia. Dia diwajibkan kepada siapa? Lelaki Muslim. Perempuan boleh? Tak boleh lah. Sebab dah memang ditetapkan kepada orang lelaki sahaja. Ya? Baik, kita teruskan. Bagaimana nak tunaikan solat Jumaat ni? Apa lafaz niat dia? Okey, jom kita lihat. Lafaz niat solat Jumaat. Kita baca sama-sama Ustazah, ya. Usalli fardal Jumu'ati raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Okey, sekali lagi, ya. Usalli fardal Jumu'ati raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Apa maksud dia? Sahaja aku solat fardu Jumaat 2 rakaat tunai makmum kerana Allah Ta'ala. Okey. Seterusnya, bagaimana cara melaksanakannya? Kita nak lihat apa situasi orang pergi solat Jumaat ni. Adik-adik kaum lelaki, ya, murid-murid lelaki semua dah faham saya rasa. Ya, tak apa, kita jelaskan lagi, ya. Baik, yang pertama, kalau kita pergi dekat masjid untuk solat Jumaat ni, biasa kita akan dengar 2 kali azan. Ya? Baik, azan yang pertama tu menunjukkan maksudnya waktu zuhur. Ya? Kemudian azan yang kedua tu menunjukkan waktu hendak membaca khutbah yang pertama. Ya? Jadi orang yang membaca khutbah tu dinama khatib. Ya? Khatib ni akan naik ke mimbar dan dia pun berdiri bersedia nak baca khutbah. Dia pegang tongkat dia. Maka ketika itu muazzin, iaitu orang yang melangkan azan, dia pun berazan untuk memulakan khutbah. Ya? Baik, azan kedua selepas khatib naik ke atas mimbar sebelum membaca khutbah. Ya? Jadi khatib belum baca khutbah lagi lah, hanya bersedia nak membaca. Lepas saja azan yang kedua, maka khatib pun membaca khutbah. Okay. Khutbah ada berapa? Ada 2 tadi kan, pengertian tadi. Baik, khatib membaca khutbah pertama. Okey. Kemudian bila selesai, khatib duduk sebentar selepas khutbah pertama. Dia habis je baca khutbah pertama, khatib akan duduk. Ya. Kemudian dia bangun semula untuk membaca khutbah yang kedua. Okey. Sehingga selesailah. Ya. Semasa membaca khutbah, khatib disunatkan berdiri di tempat tinggi. Kita tengok mimbar tu tinggi kan? Dan dia memegang apa? Tongkat. Baik, seterusnya. Okey, muazzin ataupun bilal melafazkan iqamah. Habis ya khutbah yang kedua, muazzin ataupun bilal dia bersedia membaca iqamah supaya semua jemaah bersedia untuk menunaikan solat Jumaat lah. Ya, jadi iqamah ni apa? Iqamah ni lafaz pendek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu ya, itu iqamah. Baik, kemudian solat Jumaat sebanyak 2 rakaat didirikan. Ya, faham kan? Mudah je. Baik. Syarat solat Jumaat nanti Ustazah akan masuk pada pembelajaran minggu depan, ya. Okey. Baiklah murid-murid Ustazah, untuk menguji minda, kita jawab kuis bersama Ustazah. Solat apa? Solat Jumaat, ya. Ialah solat
Apa tadi poin yang pertama tadi? 2 rakaat yang dilakukan pada hari Jumaat. Poin kedua, menggantikan solat apa? Zuhur. Dan dilakukan secara berjamaah selepas didahului dengan 2 khutbah Jumaat. Okey? Faham kan? Okey. Semua. Okey, seterusnya. Hukum solat Jumaat ialah apa? Wajib, ya, ataupun fardu ain, ya, iaitu wajib dikerjakan ke atas setiap lelaki Muslim dengan syarat-syarat tertentu. Okey, azan pertama menunjukkan waktu apa? Waktu Zuhur. Seterusnya, solat Jumaat didahului dengan 2 khutbah. Dan akhir sekali, semasa membaca khutbah, khatib disunatkan apa? Berdiri di tempat yang tinggi serta memegang tongkat. Okey. Dah habis. Baiklah murid-murid Ustazah. Jadi Alhamdulillah tadi kita telah pun bermain kuis dan Ustazah harap semuanya faham tentang solat Jumaat. Dan insyaAllah pada minggu hadapan kita akan sambung lagi syarat sah solat Jumaat dan juga amalan sunat sebelum solat Jumaat. Ya? Dan juga apakah hikmahnya Allah menyuruh kita melaksanakan solat Jumaat ni. Jadi sekian daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.